always play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Karina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Dan kali ini kamu nak share dengan korang kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kak Ma yang berkongsi pengalaman seram masa dia sewa dekat rumah sewa yang berhantu. Tentang seorang lelaki yang menggelarkan dirinya Faris mengalami gangguan misteri setelah dia berpindah ke sebuah rumah sewa baru. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. So Faris ni dia jurutera ataupun engineer. Okay, engineer muda. Dia baru je pindah dekat sebuah bandar besar lepas dia dapat kerja baru. So sebagai seseorang yang baru nak mulakan kerjaya dia kan, jadi Faris carilah rumah sewa yang berdekatan dengan tempat kerja dia. So dia jumpa satu rumah sewa, rumah teres 2 tingkat yang agak usang, tapi sewa bulanan dia memang jauh lebih murah lah berbanding dengan tempat-tempat lain dekat kawasan tu. So Faris memang tak fikir panjang sebab rumah tu memang dekat gila, 15 minit je dari pejabat dia. So owner kat rumah tu seorang lelaki tua. Dia bagi tahulah yang rumah tu memang dah lama kosong dan disebabkan itulah sewa dia murah. So Faris tak rasa pelik sebab dia fikir mungkin ramai orang lagi suka tinggal dekat apartmen moden yang baru berbanding dengan rumah lama ni. So Faris tak terfikirlah kenapa tak ramai pun orang nak sewa kat rumah tu. So hari pertama Faris pindah masuk, semua nampak biasa. Rumah tu memang agak lama, cat dinding banyak yang dah mengelupas dan ada bau yang agak tengik je kat belakang rumah tu, tapi taklah terlampau teruk. So Faris fikir dengan dia buatlah sikit makeover kan, rumah tu boleh jadi selesa. So dia pun startlah susun-susun barang, bersihkan rumah dan teruskan hidup macam biasa. Malam pertama Faris tidur dekat rumah baru tu, dia rasa ada yang tak kena. Pukul 2 pagi macam tu, dia terjaga sebab dia terdengar bunyi macam ada orang tengah berjalan dekat tingkat atas. Kan tu rumah teres kan, 2 tingkat. So mula-mula dia ingat mungkin bunyi tu datang dari luar. Tapi bila dia dengar betul-betul, langkah kaki tu memang jelas datang daripada atas. Dan lebih pelik lagi, bunyi tu berhenti betul-betul dekat atas bilik dia tidur, bilik yang dia tengah tidur tu. So Faris cubalah tak fikir bukan-bukan kan, mungkin rumah ni dah lama kosong dan bunyi tu cuma bunyi rumah yang hidup balik selepas bertahun tak digunakan. Tapi bunyi langkah kaki tu memang terus kedengaran, seolah-olah macam ada orang tengah berjalan perlahan-lahan. Malam tu Faris memang tak dapat tidur. Dia cuma terbaring dengan mata terbuka. Dia tunggu bunyi langkah tu berhenti. Dan akhirnya bunyi tu hilang selepas subuh. Faris pun tertidur sebab terlalu letih kan. Keesokan harinya Faris bangun lewat sebab keletihan. So dia cuba lupakan apa yang berlaku malam tadi dan dia teruskan hari dia macam biasa. Tapi malam kedua gangguan tu berlaku lagi. Kali ni bunyi langkah tu lagi jelas dan seolah-olah macam ada yang menarik barang berat dekat atas lantai. Tak, korang boleh dengar bunyi kerusi terseret. So Faris tak boleh tahan lagi. So dengan lampu suluh kat tangan dia, dia naik kat tingkat atas untuk cek. Tingkat atas rumah tu ada 2 bilik yang dia belum buka lagi sejak dia pindah kat situ. Satu bilik dia jadikan store untuk simpan barang-barang yang dia tak gunakan. Dan satu lagi bilik dia tak pernah terfikir untuk buka sebab pintu tu macam terlekat. Susahlah nak buka. Jadi dia pun tak ada benda yang nak digesakan sangat rumah tu. Orang kata kemas slow-slow lah kan. Jadi malam tu dia nampak bilik tu, dia cubalah buka pintu bilik tu. Dan kali ni pintu tu tak terlalu susah untuk dibuka macam sebelum ni dia try. Dan bila pintu tu terbuka, bau yang sangat busuk keluar. Buat Faris ni hampir nak termuntah. Dan dalam bilik tu dia terjumpa ada satu kapet permainan yang dilipat dan disusun dengan rapi dekat sudut bilik.
Dekat atas permaidani tu ada beberapa peralatan yang pelik, macam benda-benda lama lah yang berkarat, besi-besi kecil, cawan tembaga dan satu patung kayu yang wajah dia penuh dengan ukiran tajam dan pelik. So Faris tak tahu apa maksud benda-benda ni yang dia jumpa ni kan. Tapi hati dia rasa tak sedap lah. Dia cepat-cepat tutup pintu bilik tu dan turun semula ke tingkat bawah. Malam tu gangguan makin menjadi. Faris dia mula mimpi benda-benda yang pelik lah. Dalam mimpi tu dia nampak ada seorang perempuan tua dengan wajah yang hancur, seolah-olah macam terbakar, tengah duduk dekat sudut bilik yang dibuka tadi. Perempuan tua tu cuma diam dengan mata dia pandang tepat dekat arah Faris. Dan setiap kali Faris ni cuba bergerak, perempuan tu senyum. Senyum yang membuatkan darah dia berderau. Dan mimpi tu berulang hampir setiap malam tau. Setiap kali Faris terbangun, dia akan peluh sejuk. Dan perasaan takut tu semakin menjadi-jadi. Faris mula tak boleh nak fokus lah kat tempat kerja dia. Tidur dia pun makin terganggu kan. Dan dia mula rasa macam ada something yang perhatikan dia setiap masa. Satu hari, Faris ni pergilah jumpa dengan owner rumah tu. Tanyalah tentang rumah ni kan. Mula-mula owner rumah tu macam cuba elak dari nak cerita apa-apa lah. Tapi bila Faris desak, lelaki tua tu akhirnya buka mulut. Menurut pemilik rumah, rumah tu pernah didiami oleh seorang wanita tua yang bekerja sebagai bomoh. Dia tinggal seorang-seorang dan dia tak pernah bergaul dengan orang-orang jiran-jiran kat situ. Dan ada banyaklah cerita seram yang tersebar tentang dia. Termasuk cerita tentang wanita tua tu selalu buat kerja-kerja sihir hitam untuk merosakkan hidup orang. Sampai satu hari dia mati dalam keadaan yang misteri dalam rumah tu. Dan penduduk dekat situ memang tak berani pun nak masuk sebab ramai yang percaya rumah tu keras. Ada banyak jin peliharaan perempuan tu. Dan sejak kematian bomoh tu, rumah tu kosong bertahun-tahun. Oh, terkejut. Sorry. Dan sejak kematian bomoh tu, rumah tu dah bertahun-tahun kosong sebelum pemilik yang sekarang ni beli. Tapi walaupun dah bertahun-tahun berlalu kan, ramai penyewa yang datang dan pergi. Semuanya tak pernah tinggal lebih dari sebulan. Kebanyakan diorang ni mengalami gangguan seram lah dan misteri. So Faris tak rasa takut lah dah lepas dengar cerita tu. And dia teruskan macam biasa sebab dia pun baru nak start kerja kan. Jadi malam demi malam gangguan tu makin teruk. Bukan saja mimpi buruk, tapi sekarang dah mula nampak bayang-bayang yang selalu muncul dekat hujung mata dia. Suara bisikan yang selalu dia dengar, seolah-olah macam ada orang panggil nama dia dari jauh. Dan setiap kali dia cuba tidur, bayang hitam tu akan muncul dekat sudut bilik, berdiri kaku memerhatikan dia dengan mata merah. Dan malam terakhir sebelum Faris buat keputusan untuk keluar dari rumah tu, gangguan sampai ke kemuncak lah. Tengah malam kan, Faris terdengar bunyi pintu bilik dekat tingkat atas tu terbuka dengan kuat. So bunyi langkah kaki yang berat mula turun dari tangga, seolah-olah macam ada seseorang turun perlahan-lahan menuju ke bilik dia tau. So Faris tak berani nak bergerak, badan dia terkunci. Dia hanya mampu tengok ke arah pintu bilik dia je. Tiba-tiba pintu bilik tu terbuka dengan sendiri. Dekat depan pintu tu ada satu lembaga berdiri, tinggi, kurus dengan wajah dia gelap. Memang hitam, tak nampak mata, mulut apa semua. So Faris cuba menjerit tapi suara dia tak keluar. Lembaga tu memang makin lama makin bergerak mendekati dia. Faris rasa nafas dia makin lama makin sempit. Tiba-tiba pintu rumah dia terbuka dengan kuat dan semua tu hilang sekelip mata. Esoknya Faris terus kemas barang, keluar dari rumah tu tak patah balik dah. Dia serahkan kunci dekat pemilik rumah tu tanpa banyak cakap. Dan sejak hari tu Faris tak pernah lagi pandang ke arah rumah tu walaupun dia lalu di jalan yang sama setiap hari. Dia tahu apa je yang ada dalam rumah tu bukanlah sesuatu yang patut dipandang ringan lah. Jin ataupun gangguan dari makhluk halus tu memang perkara nyata, tapi rumah tu mungkin dah lama jadi tempat tinggal bagi sesuatu yang tak sepatutnya lah.
So Faris belajarlah satu pengajaran besar dari pengalaman dia, yang jangan sesekali kita pandang remeh rumah lama yang kosong, dan kita kena sentiasa hati-hati dengan tempat yang mungkin pernah menjadi sarang sihir ataupun amalan ilmu hitam. Sesuatu yang tak kelihatan ni boleh jadi sangat berbahaya bila kita terlalu dekat dengan dia. Wow, this pengajaran was so deep. Alright, so move on to the next story tentang, okay, ni seram sikit tau, sebab dia pasal anak patung. Okay, anak patung. Jom kita teruskan dengan kisah kedua. So kisah kedua ni dikongsi oleh salah seorang subscriber kami yang menggelarkan dirinya Alia. Okay, so Alia ni student university. Dia jenis yang suka kumpul barang-barang lama, barang-barang antik tau. Ada lagi orang macam ni. I thought like orang-orang yang berusia je. Rupanya orang-orang muda pun suka juga kumpul-kumpul barang antik ni kan. So Alia ni memang minat betul lah dengan barang lama. Dan antara barang-barang dia ada yang nampak seram juga, tapi bagi dia semua tu unik. Satu hari dia pergilah pasar antik, macam biasa. Tengah dia belik-belik barang, mata dia ni tertangkap dekat satu anak patung yang tengah duduk tegak dekat atas meja. Patung tu nampak lain macam. Mata dia besar, rambut kerinting coklat dan baju gaun putih klasik. Tapi dah lusuh. Tapi masih nampak macam hidup. Macam real lah. Jadi Alia ni memang tertarik terus dengan patung tu. Dia tanyalah harga dekat makcik tua yang jual patung tu. Makcik tu cuma senyum sikit and dia kata, kalau nak, ambil je. Patung ni dah lama tak ada orang nak. So Alia sebabkan dia suka barang-barang antik ni, dia tak banyak fikir lah. Dia terus beli patung tu dengan harga yang murah gila. Lepas tu dia pun bawa lah balik ke asrama. Dia letak elok-elok dekat rak buku sebelah katil. Asrama apa panggil? Hostel, college. College sebab dia kat universiti kan. So ya, dia letak kat sebelah katil dia. Malam tu masa Alia tengah tidur kan, dia terjaga tengah-tengah malam. Dia rasa macam ada orang tengah tengok dia. Mula-mula dia fikir mungkin dia penat, tapi mata dia asyik tertumpu dekat anak patung tu. Dan yang peliknya, patung tu macam pandang tepat ke arah dia tau. Padahal sebelum tidur, dia letak patung tu menghadap ke arah lain. Alia buat tak tahu je, dia sambung tidur. Tapi malam tu dia mimpi pelik lah. Dia mimpi dia nampak patung tu berdiri dekat katil dia dengan mata besar tak berkedip, pandang tepat dekat Alia. Senyum, tapi senyum yang buat bulu roma naik lah. So Alia terjaga, dia berpeluh, tapi dia buat tak tahu lagi. Dia fikir mimpi je kot. Hari-hari seterusnya benda pelik mula terjadi. Setiap kali Alia balik daripada kelas, dia perasan yang barang-barang dekat bilik dia berubah tepen. Buku nota, makeup, semua tu macam beralih sendiri. Mula-mula dia ingat dia yang lupa tau letak mana. Tapi benda paling seram, sekejap, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Adakah benda-benda beralih ni sesuatu yang pelik? Okey, tak apa, kita lupakan. Tapi benda yang paling seram, anak patung tu yang makin lama makin bergerak. Asalnya dia duduk kat rak, tiba-tiba ada atas meja. Esoknya duduk dekat atas katil menghadap pintu bilik pula, macam tengah tunggu Alia balik. So Alia dah start rasa seram tau. Tapi dia masih cuba tahan diri, fikir tak mungkin lah anak patung tu boleh bergerak sendiri. Dan malam tu waktu dia tengah buat assignment dekat meja dia, dia asyik rasa macam ada seseorang tengah tengok dia. Bila dia toleh, memang anak patung tu tengah tengok. Mata dia besar berkilat-kilat macam cahaya lampu dalam bilik. Malam tu Alia dah start rasa lain macam. Dia rasa tak sedap hati, tapi dia tetap cuba untuk tidur. Tiba-tiba tengah malam dia terdengar bunyi macam ada orang ketuk pintu. Oh, mak kau! So Alia pun cepat-cepatlah nyalakan lampu kan. Mata dia pun terus tertumpu dekat anak patung tu yang sekarang ni ada dekat atas meja. So dia yakin gila tadi dia letak dekat rak. Tak mungkin Alia sendiri yang pindahkan patung tu.
So hati Alia dah mula tak tenteram. Dia cuba lagi tahan. Keesokan harinya Alia nekat nak cari balik makcik tua yang jual patung tu. Dia pergi ke pasar antik tu semula, tapi makcik tu dah tak ada. Lepas tanya peniaga-peniaga lain, diorang cerita makcik tu tinggal dekat hujung kampung, rumah lama yang jarang orang datang. So Alia pun cari rumah makcik tu. Rumah dia memang seram, rumah kayu tua yang tak terurus, penuh semak kat depan. So bila Alia ketuk pintu kan, makcik tu keluar. Muka dia tenang je, macam dia tahu Alia akan datang. So Alia terus cerita semua yang jadi lepas dia beli patung tu. Makcik tu dengar je, lepas tu dia cakap, patung tu dulu milik seorang budak perempuan, tapi budak tu meninggal dunia. Mak dia terlalu sedih sampai buat benda yang tak elok, guna sihir hitam untuk hidupkan balik anaknya. Patung tu jadi perantara dia lah. Berdegar lah darah Alia dengan cerita ni. Rupa-rupanya patung tu ada penghuni. Tak patutlah dia bawa balik. Dia tanyalah apa nak kena buat kan. Dan makcik tu cuma kata, patung tu tak boleh buang sembarangan. Sudah, apa dia kena buat ni? Dia macam seolah-olah macam Alia bertanggungjawab lah untuk settlekan patung tu. So lepas balik dari rumah makcik tu, Alia cuba buang patung tu. Tapi setiap kali dia buang, patung tu akan muncul dekat bilik dia balik. Duduk kat tempat yang sama, pandang Alia dengan mata dia yang besar tu. Gangguan makin teruk. Suara-suara dia selalu dengar. Bunyi-bunyi macam-macam bunyi dia dengar. Dan satu malam Alia terjaga, tapi kali ni patung tu ada dekat atas katil, duduk betul-betul sebelah dia. Mata memang tak berkedip, seolah-olah hidup lah kan. Alia jerit sekuat hati. Dia terus lari keluar dari bilik. Keesokan harinya Alia jumpa ustaz, dan ustaz tu cakap patung tu memang ada sihir yang kuat, dan dia buat rawatan ruqyah untuk buang apa yang tinggal dalam patung tu. Lepas ruqyah, Alia buang patung tu jauh-jauh dari kawasan rumah, dan kali ni dia tak muncul balik dah. Walaupun gangguan tu dah berhenti, Alia masih rasa seram bila dia ingat balik semua yang jadi. Dan anak patung tu mungkin dah lama bernyawa dengan cara yang tak sepatutnya. Dan benda-benda macam ni bukan boleh buat main ya. Kadang-kadang barang lama tu memang ada kisah hitam yang tersembunyi di sebaliknya menurut Alia. So, ya, boleh dapat pengajaran juga cerita ni. And aku tengah meremang sangat sekarang ni. I don't know if you guys can hear it. Please comment down below. So kamu rasa itu saja video untuk hari ini. Thank you kepada 2 orang subscriber hari ini sebab sudia kongsi pengalaman serang korang. Semoga kita dapat sedikit sebanyak pengajaran daripada cerita hari ini. And thank you dah tengok video ini sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.